Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membuat pembentangan mengenai assessment for CLE 523 iaitu assessment in ECE. Okey, hari ini tajuk yang kami dapat adalah membuat satu kerangka atau framework di sesebuah tadika yang dipilih. Kemudian kita kena jelaskan apa yang framework itu, apakah framework yang digunakan. Kemudian uraikan cabaran yang dihadapi dan cara guru menangani dalam melaksanakan pentaksiran berkaitan dengan sakit berjangkit, perbezaan jantina dan pelbagai latar belakang. Definisi pentaksiran. Definisi pentaksiran adalah satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat penghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan. Konsep pentaksiran. Konsep pentaksiran merupakan pentafsiran satu episod dalam proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti mengumpul, merekod, memberi skor, menginterpretasi dan menghurai maklumat tentang pembelajaran seseorang bagi sesuatu tujuan. Okey. Pentaksiran ni kan, kita mentaksir kanak-kanak melalui mengumpul maklumat, merekod untuk tujuan kita nak mengklasifikasikan kanak-kanak itu. Mana pengembangan kanak-kanak tu adakah masa mula-mula dia masuk ke sekolah hingga ke masa kini, adakah dia sama je ke ataupun berbeza. Okey, untuk framework saya dan Zulaiha telah dapat framework daripada Tadika Ad-Din. Okey, untuk pelaksanaan pentaksiran ini, kita orang framework daripada Tadika ini, dia pertama merancang mengenal pasti konstruk. Merancang dan mengenal pasti konstruk. Di mana merancang diorang sebelum mentaksir, guru hendaklah merancang dan melakukan perkara-perkara seperti apakah tujuan yang nak ditafsir, tahukah siapakah yang nak ditafsir, pentafsiran ni adakah dia mengikut KSPK, atau bilakah hendak mentafsir dan tempoh masa yang sesuai, di mana bila kita, maknanya macam besok kita nak mentafsir, hari ni kita dah bagi tahu siap-siap lah, ya anak-anak besok kita ada ujian, macam tu lah. Yang kedua, membina instrumen. Membina instrumen seperti berdasarkan konstruk dan standard kandungan, standard pembelajaran dan standard prestasi. Guru boleh membina instrumen serta mengatur aktiviti yang sesuai tepat supaya murid berpeluang memberi respon yang diharapkan. Melalui pendekatan pentaksiran, murid boleh diperhati dan ditafsir melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Pemilihan instrumen dan aktiviti harus sesuai dengan apa yang hendak ditafsir, dengan mengambil kira faktor murid dan persekitaran mereka. Satu instrumen atau aktiviti boleh digunakan untuk mendapat evidence bagi lebih daripada satu konstruk. Antara aktiviti yang lazim, biasalah aktiviti yang biasa yang dijalankan di sekolah, prasekolah ni, di sekolah tadika ni biasanya mereka akan bermain. Maknanya apa tu, membuat projek ataupun buat quiz ataupun ujian. Cikgu pun boleh mentafsir daripada perbualan kanak-kanak, kita lepaskan dia, biar dia orang cakap, macam tu lah. Kemudian menentukan pentaksiran. Mereka melaksanakan pentaksiran latihan tingkah laku interaksi lisan dan hasil kerja. Maknanya langkah ketiga ni melaksanakan pentaksiran ni melalui tingkah laku diorang atau interaksi atau lisan, bercakap atau hasil kerja seperti memberi lukisan, diorang tengok diorang melukis ke apa, macam tu lah. Untuk merekod senarai. Yang keempat, merekod senarai, semak skala kadar dan rekod ananda.
Maknanya selesai daripada kita memberi pentaksiran ni, kita melaksanakan ujian, kita akan merekod apa yang hasil yang kita dapat daripada ujian yang diberi. Lepas tu hasil daripada ujian yang kita dah rekod hasilnya, kita akan menyimpan, menganalisis maklumat dan melapor. Mana di masa menyimpan, untuk kita akan semak lah sama ada macam dia masuk daripada darjah 4, daripada tahun 4 tahun ke 5 tahun. Apakah dia punya perkembangan dia. Kemudian kita menganalisis apakah yang sepatutnya dia dapat untuk sepatutnya lah 5 tahun sepatutnya dah pandai membaca. Adakah dia sampai ke tahap itu? Kemudian kita melapor. Melapor ni sama ada kanak-kanak ni kita laporkan kepada ibu bapa dia lah, untuk pergi ke tempat yang sepatutnya. Kalau macam mereka tu kita nampak macam ada ciri-ciri autism ke, kita bagi tahu ibu bapa supaya dia boleh pergi ke doktor, jumpa doktor pakar untuk mengklarifikasikan apa yang kanak-kanak tu dapatlah. Okey. Lepas tu, sudahkah murid menguasai? Adakah murid tersebut menguasai? Jika tidak, kita akan membuat tindakan susulan dengan bimbingan. Kita akan mentafsir semula dan merekodkan balik dan menyimpan rekod analisa, dan kemudian sampailah murid tu menguasai. Kalau ya, kita akan mengukuhkan lagi kanak-kanak tersebut untuk diorang prepare sampai ke tingkatan darjah 1. 3 perkara penting dalam plan pembelajaran. 3 perkaranya. Perkara yang pertama, hasil pembelajaran. Langkah yang kedua, perkara yang dua, langkah-langkah pelaksanaan. Yang tiga, penilaian dan pentafsiran. Ini adalah 3 langkah penting untuk plan pembelajaran. Kemudian, kaedah-kaedah pentafsiran yang digunakan ke atas kanak-kanak adalah kaedah, ini maknanya kaedah yang paling formal lah, biasa kita guna, adalah melalui kaedah pemerhatian. Pentafsiran bagi prasekolah adalah secara tidak formal, maknanya pentafsiran dekat prasekolah biasanya dijalankan secara tidak formal, berbanding daripada sekolah rendah dan sekolah menengah. Kaedah yang dijalankan adalah untuk mengesan keberhasilan plan pembelajaran yang dilaksanakan. Maknanya daripada pentafsiran ni kita dapat tahulah sama ada guru kita tu boleh belajar, mengajar apakah yang disampaikan kepada murid, adakah sampai ataupun murid tak dapat apa yang cikgu nak sampaikan. Mengenal pasti kecerdasan dan potensi bagi mengukuhkan pengetahuan murid. Itu yang kedua lah. Yang ketiga, mengenal pasti kelebihan dan kekurangan murid. Yang keempat, menjalankan tindakan susulan yang sesuai, memberi maklum balas tentang kemajuan murid. Okey. Kemudian cabaran yang dihadapi untuk melaksanakan pentafsiran. Ini soalan yang kedua. Dari segi sakit berjangkit. Seperti sekarang lah COVID ni. Daripada sakit berjangkit ni, daripada kita perlu pentafsiran daripada ibu bapa. Kerjasama daripada ibu bapa menjalankan pentafsiran yang lebih dipercayai dan autentik. Melibatkan ibu bapa juga adalah penting. Para pendidik boleh menjalankan pemerhatian dan pentafsiran sewaktu kanak-kanak berada di tadika. Ibu bapa juga perlu mematikan dan mengesan perkembangan kanak-kanak semasa mereka di rumah. Maknanya di tadika, cikgu kalau macam pandemik sekarang ni, kanak-kanak yang boleh duduk di tadika hanya anak-anak frontliner dengan yang berkepentingan penting lah, yang sektor kepentingan penting. Itu saja yang boleh hantar ke tadika. Macam ibu bapa yang tak bekerja tu, dia kena duduk rumah lah. Kita kena pantau daripada rumah sama ada untuk pentafsiran ni kita kena melalui macam ni lah, melalui Zoom ke, kita boleh tengok. Lepas tu
Sama ada kita boleh datang ke rumah, ataupun cara yang ketiga kita suruh ibu bapa lah. Maknanya kita bagi sesuatu, macam kita bagi satu buku log, kita tengok pengembangan anak ni dah sampai ke tahap mana, kita suruh tik dan tarikh. Itulah. Okey, mengenai pelbagai latar belakang ibu bapa. Pelbagai latar belakang ibu bapa juga mempengaruhi pelaksanaan pentafsiran sama ada di rumah maupun di sekolah. Konteks keluarga merujuk kepada situasi dan keadaan sesuah keluarga. Ianya boleh meliputi emosi, komunikasi, amalan ibu bapa dan sebagainya. Menurut Boston 2003, amalan keibubapaan yang positif mampu meningkatkan pencapaian akademik pelajar dan sekaligus dapat mengurangkan masalah psikologi dan delinkuan. Kajian juga turut membuktikan bahawa kanak-kanak yang datang dari persekitaran keluarga yang harmoni lebih mudah mengadaptasikan persekitaran, mempunyai nilai budaya sosial yang tinggi dan menekankan nilai keagamaan. Namun kajian ini mendefinisikan konteks keluarga sebagai situasi dan keadaan dalam keluarga yang menjadi penyumbang kepada penlibatan ibu bapa dalam pendidikan kanak-kanak di sekolah. Okey, maknanya latar belakang ibu bapa ni kita banyak ada yang kanak-kanak mak bangsa India ke, maknanya banyak yang ada yang kahwin campur. Maknanya macam di tadika Adin ni mungkin ada seorang dia India Muslim. Mungkin di rumah dia orang berkomunikasi bahasa India. Sampai ke tadika dia orang berkomunikasi bahasa Melayu. Maknanya dia orang susahlah nak difahamkan. Maknanya kita kena terpaksa bercakaplah dengan dia, selalu memberi arahan ataupun sesuatu untuk diorang tahu apa yang diorang katakan. Macam tu. Perbezaan jantina kanak-kanak. Perbezaan beri kesan yang besar terhadap pelbagai tingkah laku dalam belajar. Bagi juga masa yang pendek, perbezaan ini wujud di kalangan murid yang tidak menampakkan kesan pembelajaran yang ketara. Perbezaan yang wujud akan beransur merenggangkan hubungan antara rakan dan rakan sekiranya tidak dibendung dari peringkat awal. Perbezaan individu merupakan cabaran terbesar kepada guru dan mewujudkan proses pengajaran dan pembelajaran yang baik dan kondusif. Bagi memastikan semua murid memperolehi ilmu pengetahuan dan kemahiran, setiap guru perlu membuat persediaan yang rapi kerana dalam setiap kumpulan tidak akan wujud kumpulan yang setara. Keupayaan berfikir dan memahami apa yang disampaikan oleh guru. Mana pembezaan jantina ni juga mempengaruhi pentafsiran, di mana kadang-kadang perempuan ni dia kanak-kanak perempuan ni dia kuat macam boleh belajar lah, dia orang ikut apa yang cikgu ni. Yang lelaki ni pula dia kuat bermain, lari sana lari sini lari sana. Maknanya yang ada yang perempuan aktif, ada yang lelaki tak aktif. Begitulah. Okey, saya akan serahkan kepada Zulaiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Zulaiha dan saya akan meneruskan pembentangan kumpulan kami. Terlebih dahulu saya akan menerangkan dua aspek perkembangan kanak-kanak yang ingin difokuskan di tadika Adin. Dua aspek tersebut adalah perkembangan kognitif dan juga perkembangan bahasa. Bagi perkembangan kognitif, mereka merujuk kepada teori John Piaget yang di mana John Piaget telah menyatakan bahawa kanak-kanak berumur 0 hingga 2 tahun adalah pada tahap sensori motor. Mereka mengalami pemahaman asas tentang dunia sekeliling melalui panca indera dan juga kebolehan motor. Perkembangan kognitif yang ditunjukkan oleh kanak-kanak pada umur ini ialah seperti menghisap jari, meniru tingkah laku orang, mencapai, menggunakan objek atau simbol untuk berkomunikasi. Pada umur 2 hingga 7 tahun pula, mereka adalah pada tahap praoperasi yang di mana mereka lebih bermain dengan simbolik dan belajar memanipulasi simbol. Kanak-kanak pada umur ini sudah boleh bermain role play, memahami keadaan dari pelbagai sudut pandangan dan juga pemahaman pemuliharaan. Seterusnya pada umur 7 hingga 11 tahun, John Piaget menyatakan kanak-kanak adalah pada tahap operasi konkret
yang di mana mereka dicirikan oleh perkembangan pemikiran logik. Kanak-kanak lebih berfikiran logik dan canggih dalam pemikiran mereka. Contoh perkembangan yang ditujukan adalah seperti mereka boleh memahami bahawa orang lain mempunyai pemikiran yang berbeza, faham tentang konsep sama kandungan walaupun berubah bentuk, dan juga mereka boleh memanipulasi maklumat. Dan yang terakhir adalah pada tahap 11 hingga 15 tahun, iaitu pada tahap operasi format. Kanak-kanak pada umur ini berfikiran lebih canggih dan juga maju. Mereka boleh berfikir tentang konsep abstrak dan menggunakan logik untuk menghasilkan penyelesaian kreatif kepada sesuatu masalah. Contoh perkembangan yang ditunjukkan adalah seperti pemikiran logik, pemikiran didaktif dan perancangan sistematik. Kemudian kita pergi kepada perkembangan kedua iaitu perkembangan bahasa. Mereka merujuk kepada teori Vygotsky. Vygotsky menyatakan bahawa pada umur 0 hingga 3 tahun, kanak-kanak adalah pada tahap ucapan sosial. Mereka bercakap biasanya digunakan untuk mengawal tingkah laku dan juga mengekspresi emosi yang sederhana. Contoh tingkah laku yang ditunjukkan untuk berkomunikasi adalah seperti mereka akan menangis jika inginkan sesuatu. Pada tahap 3 hingga 7 tahun pula, mereka adalah pada tahap pertuturan egosentrik, yang di mana mereka bercakap dengan diri sendiri, bercakap tentang apa yang mereka lakukan dan mengapa mereka lakukan. Pada tahap umur ini, kanak-kanak itu sudah pandai menceritakan semula sebab-sebab mereka melakukan tindakan mereka. Sebagai contoh, mereka akan ceritakan kenapa mereka menangis. Pada tahap umur 7 tahun hingga dewasa pula, mereka adalah pada tahap pertuturan dalaman yang di mana berlakunya proses hubungan antara pemikiran dan juga bahasa. Sebagai contoh, pada tahap umur ini mereka lebih memena perasaan dan berbicara di dalam hati. Kemudian saya akan meneruskan lagi penerangan tentang aplikasi teori dalam melaksanakan pentaksiran pada kanak-kanak. Di tadika Adin, sebelum melakukan pentaksiran, mereka akan melakukan beberapa aktiviti bagi membina perkembangan dalam perkembangan kognitif dan juga perkembangan bahasa. Contoh aktiviti yang mereka lakukan bagi perkembangan kognitif adalah seperti pembelajaran secara bermain dengan kaedah Grolier board game, bermain puzzle dan juga kad memori. Aktiviti-aktiviti ini adalah sangat membantu bagi perkembangan memori mereka, perkembangan cara mereka untuk memanipulatif sesuatu perkara dan menyelesaikan masalah. Bagi perkembangan bahasa, beberapa aktiviti seperti bermain role play dengan menggunakan kostum dalam menceritakan sesuatu, penceritaan semula pengalaman yang lepas dan juga penceritaan daripada lukisan. Melalui aktiviti role play, kanak-kanak akan dikehendaki untuk menceritakan watak mereka. Sebagai contoh, sekiranya kanak-kanak tersebut memakai kostum haiwan, mereka akan berlakon sebagai haiwan dan berbahasa serta bertutur seperti haiwan. Kemudian apabila melakukan aktiviti penceritaan semula pengalaman yang lepas, kanak-kanak biasanya dikehendaki disuruh untuk menceritakan pengalaman mereka. Sebagai contoh, pengalaman ketika melawat ke zoo negara, pengalaman ketika balik ke kampung dan sebagainya. Dan penceritaan daripada lukisan pula, mereka akan menceritakan semula kepada rakan-rakan mereka tentang apa yang mereka lukiskan. Melalui aktiviti ini, perkembangan bahasa dapat dibentuk dan dibina. Yang terakhir sekali, saya akan menerangkan tentang rekod pelaporan kanak-kanak kepada ibu bapa. Di tadika Adin, mereka menggunakan borang untuk merekod beberapa domain item yang difokuskan iaitu motor kasar, motor halus, penglihatan, pendengaran, pertuturan bahasa, kelakuan iaitu personal sosial dan juga kognitif. 7 domain item ini dinilai pada awal dan juga pada akhir tahun. Pada awal, mereka akan menilai domain ini ketika kanak-kanak baru masuk ke sekolah.
Di sini mereka akan menilai sejauh mana tahap pencapaian mereka dan mereka akan merekod dalam bentuk tanda right dan juga pangkah. Okay. Tanda right adalah pada untuk kemahiran yang telah dicapai dan tanda pangkah bagi kemahiran yang masih belum dicapai. Okay. Pada tahap yang pada peringkat yang pertama, pada peringkat awal penilaian, mereka akan merekod dan membentangkannya kepada ibu bapa di hari percubaan ibu bapa. Dan pada peringkat yang terakhir iaitu pada penutup sekolah, mereka akan menilai sekali lagi dan melakukan beberapa catatan rekod sekiranya berlaku perkembangan yang seterusnya. Di dalam proses ini, mereka akan melakukan pelbagai aktiviti untuk membantu anak-anak untuk mencapai setiap domain item yang telah dinyatakan di sini. Okay, di sini adalah contoh untuk murid 4 tahun mengikut tahap umur dia lah. Ini untuk 5 tahun dan juga yang ini untuk 6 tahun. Setiap perkembangan ini akan difokuskan melalui aktiviti-aktiviti yang disediakan di sekolah. Kemudian mereka akan memastikan bahawa setiap perkembangan domain ini tercapai dan dibentangkan semula kepada ibu bapa. Sekiranya terdapat beberapa perkembangan item atau domain yang belum dicapai walaupun mereka sudah capai tahap umur 6 tahun, mereka perlu menilai semula mengapa dan kenapa kejadian tersebut berlaku. Dan seterusnya rekod catatan mereka perlu dilaporkan kepada ibu bapa supaya ibu bapa dapat mengesan sekiranya anak mereka ada masalah ataupun anak mereka masih lagi perlukan lebih lagi bantuan. Okey, itu saja pembentangan kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.